Bertemu kembali Minggu Baharu, rentasan berita edisi 1099. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama malam ini. MP Kerajaan tidak hadir sokong SOSMA, PAS duka cita. Zombie politik apa hubungannya dengan syarikat judi? Musang King melawan biji besi di Kelantan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dilaporkan berkata PAS berduka cita dengan tindakan Ahli Parlimen Pro Kerajaan yang tidak hadir ke persidangan Dewan Rakyat bagi menyokong usul untuk melanjutkan tempoh penguatkuasaan subsection 4/5 Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA pada Rabu lalu. Menurut beliau, salah satu tanggungjawab Ahli Parlimen ialah mengambil bahagian dalam mana-mana proses membuat undang-undang di Dewan Rakyat. Oleh itu, Ahli Parlimen tidak boleh membuat sebarang alasan untuk tidak hadir ke Dewan Rakyat, katanya, seperti dipetik Sinar Harian. Dia berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Ahli Parlimen Gua Musang, Tan Sri Tengku Razali Hamzah, bahawa menteri dan timbalan menteri yang tidak hadir ketika sesi pengundian usul kerajaan itu wajar dipecat. Tengku Razali Hamzah berpendapat mereka perlu bertanggungjawab menyebabkan usul penting untuk keselamatan negara tidak dapat diluluskan. Menurutnya, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob perlu memecat mereka kerana cuai terhadap tanggungjawab masing-masing. Ia tanggungjawab bersama apabila usul seumpama itu nak jaga keselamatan negara tidak diendah, tidak dipeduli oleh Menteri Kabinet yang bertanggungjawab membuat keputusan itu supaya ia disambung dilanjutkan masa, katanya seperti dipetik Astro Awani. Pada 22 Mac lalu, usul untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa subsection 4/5 Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA untuk tempoh 5 tahun lagi gagal setelah mendapat sokongan 85 Ahli Parlimen sementara 86 lagi menolak. Usul tersebut dibawa oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang juga Setiausaha Agung Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Subsection yang membenarkan suspek ditahan sehingga 28 hari tanpa perlu dihadapkan ke mahkamah itu tidak lagi akan berkuat kuasa selepas ia luput pada 31 Julai 2022. Pelik bin ajaib, adakah kini PAS sudah jumpa dalil bahawa SOSMA itu halal? Sebelum menjadi kerajaan menerusi tebuk atap pada 6 Jun 2017, Naib Presiden PAS Datuk Idris Ahmad berkata PAS berpandukan kepada Islam. PAS bantah GST, TPPA, PPSMI, DLP, 1MDB, SOSMA, RUU 164 walaupun daripada kerajaan. PAS sokong RUU 355 dan RUU Kesalahan Jenayah Seksual Kanak-Kanak walaupun kerajaan yang bawa. PAS tidak menyokong secara membuta-tuli dan membangkang membuta-tuli Islam panduan PAS. Ini pendirian PAS jelas dan terang. Kebenaran kawan PAS, kebatilan musuh PAS walaupun siapa yang bawa, kata Idris dalam satu kenyataan. Beliau menyelar pihak pengkritik parti itu makan dedak penasihat bergaji United Government atau UG, canduwala dan sesat politik kerana PAS sentiasa bersama Islam. Orang yang sabar sahaja boleh bersama dengan PAS. Golongan mustajilun ataupun gelojoh tidak boleh bersama PAS kerana PAS tidak mempunyai lampu ajaib. PAS hanya menceritakan Islam. Perjuangan PAS ada kaitan mati dan selepas mati. Orang lain hendak cerita pasal lain, ini urusan mereka. PAS yakin masa depan dunia sejahtera bersama Islam, tegasnya. Tiba-tiba hari ini, kononnya SOSMA yang zalim itu sudah menjadi maqasid syar'iyah. Pemimpin PAS yang sudah jadi kerajaan lupa bahawa mereka pada satu ketika dahulu menentang SOSMA kerana berpandukan Islam, kerana PAS menentang kebatilan. Kini semua gelaran yang terpalit kepada PAS iaitu makan dedak, penasihat bergaji, UG, canduwala dan sesat politik seperti yang disebut oleh Idris yang kini menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sudah menjadi kenyataan.
Walaknya PAS setelah beruji dengan UMNO sehingga apa yang dahulu ditentang, yang dahulu dikata batil, kini disokong. Pemimpin PAS yang dahulu berhujah seseorang tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya, kini menyokong Akta SOSMA yang menahan individu tanpa bicara selama 28 hari walaupun tiada bukti bersalah, termasuk tahanan kepada ahli politik. Kepura-puraan apakah ini? Zombie ialah mayat yang dibangunkan semula untuk memporak-perandakan kehidupan manusia. Demikian menurut cerita dongeng kaum Haiti. Namun di Malaysia, zombie yang dikejutkan daripada tidur panjangnya ialah semua entiti pseudopolitik yang dilahirkan oleh kerajaan kleptokrasi atas nama organisasi sah yang bernama One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Itulah zombie politik yang tersimpan dalam almari buruk 1MDB dan digunakan untuk mencemarkan sistem demokrasi berperwakilan yang diamalkan di Malaysia. Penggunaan zombie politik terbongkar dalam perbicaraan pegawai Goldman Sachs Roger Ng berhubung penyelewengan dana 1MDB di Mahkamah Persekutuan di Brooklyn, New York. Bekas jurubank Goldman Sachs Tim Leissner mendedahkan apa sebenarnya yang berlaku di sebalik terbitan bond ketiga 1MDB pada tahun 2013 yang digelarkan sebagai Project Catalyst yang bernilai $3 bilion Amerika bersamaan 12.63 bilion ringgit. Dalam keterangan bersumpahnya, Tim Leissner berkata Low Take Joe atau Jolo memberitahu bahawa dirinya dan Roger Ng tidak akan mendapat sebahagian daripada sogokan seperti dalam dua terbitan terdahulu yang berjumlah $3.5 bilion Amerika yang bernama Project Magnolia dan Project Maximus menurut laporan The Bloomberg. Selain itu, Leissner mendedahkan bahawa terbitan bond Project Catalyst yang bernilai $3 bilion Amerika itu digunakan untuk membantu Barisan Nasional memenangi pilihan raya umum ke-13 PRU13. Menurut laporan DH Weekly, Tim Leissner mengaku menerima $28 juta Amerika untuk dirinya dan yang lain daripada Genting Power Holdings Limited pada tahun 2012. Katanya atas arahan Jolo, sebahagian daripada wang itu berjumlah $14 juta Amerika bersamaan $59 juta kemudian dipindahkan kepada ahli keluarga Lim yang mengawal Genting untuk bantuannya dalam penjualan loji jana kuasa kepada 1MDB. Ketika pemeriksaan balas oleh Peguam Roger Ng, Mark Agnifilo, Leissner ditanya mengenai akaun bank di bawah World Merit Management, akaun yang dibuka bekas isterinya Judy Chan di Hong Kong untuk menyalurkan pelbagai pembayaran yang dibuat Leissner daripada 1MDB. Akaun yang sama ini juga digunakan oleh Leissner untuk memindahkan masuk dan memindahkan wang sogokan kepada individu dan syarikat tertentu apabila diminta oleh Jolo. Genting Power diperbadankan di Isle of Man, sebuah pulau kecil terletak di Laut Irish antara Britain dan juga Ireland. Leissner juga ditunjukkan kontrak palsu antara World Merit Management dan Vail International mengenai transaksi antara kedua-dua syarikat bagi membolehkan wang itu dibayar kepada ahli keluarga Lim. Bekas jurubank Goldman Sachs itu mengakui bahawa kedua-dua syarikat itu tidak mempunyai urusan perniagaan yang sah antara satu sama lain dan seseorang yang dikaitkan dengan keluarga Lim adalah orang yang menentukan bagaimana pembayaran itu dibuat. Ahli Parlimen Subang Wong Chen membangkitkan perkara ini di Parlimen pada 24 Mac lalu. Beliau bertanya timbalan Menteri Keuangan Yamani Hafiz Musa sama ada Suruhanjaya Security SC akan menyiasat Genting Berhad selepas keterangan bekas eksekutif Goldman Sachs Tim Leissner di mahkamah mengaitkan salah satu anak syarikatnya dengan skandal 1MDB. Oleh itu, saya ingin bertanya sama ada menteri akan mengarahkan Securities Commission untuk menyiasat perkara ini dan juga memberi sokongan penuh kepada MACC sekiranya tindakan sewajar perlu dilakukan. Menjawab soalan itu, Yamani berkata ia harus ditanyakan kepada Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Untuk rekod, Wong Cheng pernah menyuarakan perkara yang hampir sama pada 31 Mei 2013. Saya sedang cuba mencari maklumat mengenai Yayasan Gemilang One Malaysia. Ia menerima 35 juta ringgit daripada Genting Plantations sebelum pilihan raya, ciapnya di Twitter. Genting Berhad telah membuat sumbangan di bawah tanggungjawab sosial korporat yang berjumlah dianggarkan 190 juta ringgit pada suku pertama tahun 2013 yang menurut penganalisis dan sumber industri mungkin berkaitan dengan pilihan raya 5 Mei tahun itu, kata akhbar Kinibis pada 31 Mei 2013. Bagi suku pertama tahun itu, Genting memperoleh keuntungan sebelum cukai sebanyak 967.6 juta ringgit. Jika tidak kerana derma, ini akan menjadi 190 juta ringgit atau 20% lebih tinggi, iaitu 1,157.6 juta ringgit.
Penganalisis berasa hairan bahawa kumpulan genting membuat derma yang begitu besar dan itu juga merebak ke beberapa syarikat hanya dalam satu suku memberi kesan ketara kepada keuntungannya menurut Kenny Bass. Justru persoalan yang dibangkitkan oleh Wong Chen amat relevan jika sekiranya kita mahu semua zombie politik dan jentera yang digunakan mereka dimusnahkan demi membersihkan Malaysia daripada imej sebagai negara kleptokrasi terburuk. Sebaliknya, apa signifikannya keluarga Lim ini selain kumpulan genting merupakan syarikat yang industri utamanya adalah perjudian. Semakin lama semakin busuk bau bangkai zombie politik di seluruh dunia. Adakah ini menjadi punca mengapa pemimpin UMNO begitu beria-ia mendesak supaya parlimen dibubarkan dan pilihan raya umum ke-15 diadakan segera? Ketua Amanah Kota Baru Datuk Husam Musa berkata bumi Kelantan sangat kaya setelah menyelar Kerajaan Kelantan kerana memberi peluang perniagaan kepada bukan anak Kelantan membuka ladang Musang King di negeri berkenaan. Kini beliau beralih kepada perlebongan biji besi dalam hutan simpan kekal Ulu Galas Gua Musang. Lagi-lagi hutan simpan kekal. Ya, tegas Husam. Menurut beliau, pada 22 hingga 24 Mac lalu, Pejabat Tanah dan Galian Kelantan dan Pejabat Perhutanan Negeri Kelantan turut melawat ladang Musang King dan lain-lain yang dimajukan oleh 4 syarikat. Tujuan lawatan ialah untuk menganggarkan jumlah pampasan kepada 4 syarikat berkenaan yang masing-masing ladang mereka seluas 500 hingga 1,000 ekar setiap satu. Keluasan kawasan hutan simpan Ulu Galas untuk 4 syarikat ini berjumlah sekitar 3,000 ekar, ujar beliau. Husam tidak menamakan 4 syarikat berkenaan. Bagaimanapun beliau mendakwa Kerajaan Negeri Kelantan akan membuka pelembungan biji besi di kawasan itu. Pampasan dicadangkan kerana satu syarikat lain telah mendapat kebenaran melombong biji besi di atas tanah ladang yang telah diluluskan itu. Bertindih dengan kelulusan melombong, kata surat dikeluarkan Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan. Beliau melampirkan surat yang didakwa daripada Pengarah Perhutanan Negeri Kelantan, Haji Abdul Halim Abdul Samad. Kandungan surat tersebut menyatakan adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan JPNK bersama Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan akan mengadakan lawatan tapak di kawasan projek pembangunan ladang hutan yang bertindih dengan kawasan kelulusan pajakan melombong milik Bonus Nusajaya Sdn Bhd di hutan simpanan kekal Ulu Galas Mukim Pulai, daerah Galas Jajahan Gua Musang. Sehubungan itu, syarikat pemaju projek pembangunan ladang hutan yang terlibat diminta untuk turut hadir dalam satu lawatan tapak tersebut. Pihak syarikat yang terlibat juga diminta untuk menyediakan anggaran nilai kerosakan kawasan projek diadakan untuk dibincangkan. Berdasarkan surat yang dilampirkan Husam itu, wujud pertindihan kawasan yang sama antara syarikat pemaju Musang King dengan syarikat dapat kelulusan melombong. Maknanya di sini, besi lawan Musang King. Tengok siapa menang, sindir Husam. Lebih aneh katanya, ada syarikat yang sedang memajukan ladang atas tanah berkenaan pernah juga memohon untuk melombong sebelum ini tetapi ditolak. Menurut beliau, bagi tujuan permohonan melombong itu, syarikat yang kini sedang memajukan ladang itu telah membuat eksploitasi jumlah deposit biji besi di dalam kawasan ladangnya seluas 1,000 ekar. Beliau menjelaskan dengan menggunakan suruhan satelit atau satellite scanning daripada satelit Landsat didapati jumlah besar deposit besi yang dianggarkan ialah 691 juta metrik tan. Pengeluaran besi dari tongkol biji besi yang menjunam jauh sampai ke dalam bumi. Di situ dianggarkan paling kurang berjumlah lebih 400 juta metrik tan. Jika kita ambilkan harga purata biji besi mentah, purata RM500 setiap tan, ia sudah menjangkau angka 20 bilion ringgit, dakwa Husam. Jika apa yang didedahkan Husam itu benar, maknanya Kelantan sebenarnya sebuah negeri yang kaya dengan khazanah semula jadi. Cuma masalahnya sumber alam itu tidak diuruskan dengan baik. Bagaimanapun, sama ada ladang Musang King maupun pelombongan, kedua-dua kegiatan ekonomi itu boleh menyebabkan kesan langsung kepada kelestarian diversiti alam sekitar di negeri Kelantan. Jika ladang Musang King memberi impak kepada diversiti hutan, lebih teruk lagi bagi pelombongan biji besi yang akan menyebabkan pencemaran udara dalam bentuk nitrous oksida, karbon dioksida, karbon monoksida dan sulfur dioksida daripada penjana diesel, truk dan peralatan lain yang digunakan. Logam berat dan asid daripada lombong juga akan menyebabkan pencemaran air. Kesan alam sekitar pelombongan biji besi dalam semua fasanya daripada penggalian kepada pemanfaatan kepada pengangkutan memberi kesan buruk terhadap kualiti udara, kualiti air dan spesies biologi.
Malah pelembungan biji besi besar-besaran boleh menyebabkan perubahan iklim. Biji besi sebenarnya sangat diperlukan sebagai sumber mikronutrien untuk tumbuh-tumbuhan iaitu hutan dan juga ladang-ladang di negeri Kelantan. Biji besi berada di dalam tanah bekerja dengan senyap menyalurkan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan di atas bumi. Kawasan tanah yang dilombong akan menjadi seperti padang jarak padang terkukur dan bertukar warna menjadi merah seperti yang berlaku di barat Australia. Perlu diambil perhatian, Australia jauh lebih besar berbanding Kelantan. Jika pelembungan dijalankan secara besar-besaran di negeri serambi Mekah ini, bolehkah musangking hidup subur dan mengeluarkan buah yang berkualiti dalam keadaan tanah yang gersang? Apakah hikmah di sebalik biji besi yang banyak di Kelantan itu? Justru jangan seronok dahulu kemudian menyesal. Fikir-fikirkanlah, ingat bukan hanya rakyat Kelantan yang sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.